Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh, clear? Clear. Okey. Kan? Dah tukar mic tadi. Okey. Apa ni, terima kasih banyak kepada moderator Profesor Madya Dr. Kamarudin. Okey, mula-mula saya nak ucapkan terima kasihlah atas inisiatif UTM Free dan juga Dr. Kamarudin untuk menjayakan program ni. So sebenarnya saya nak kongsi sikit lah dekat sini tentang pengalaman kita buat active learning. Jadi saya tak macam Dr. Dini tadi lah, dia dah join dah lama dah UTM ni. Saya baru join UTM tahun 2008, 1 Julai 2008. Dan masa saya join betul-betul masa tu pada waktu itu ketua jabatan adalah Profesor Madya Dr. Khairiah Muhammad Yusof. Masa tu dia PM lah. Okay. So lepas tu dia telah saya partner dengan dia lah untuk kelas Introduction to Engineering, dan pada waktu itulah saya mula terdedah kepada active learning, cooperative learning, cooperative problem based learning. So ada AL, CL dan PBL. CPBL. Okay. Jadi pada waktu itu saya ikut-ikut, saya pun tak berapa tahu sangat, tapi saya ikut, saya follow, dan sampai sekarang dia telah menjadi satu rutin dah jadi satu sebati lah dengan saya. So lepas tu tahun 2009 saya buat PhD saya. Tahun 2014 saya kembali mengajar. So saya kembali mengajar, masa tu saya masih ingat lagi saya partner dengan Dr. Mimi. Okay, kita memang masa tu jiran sebelah-sebelah rumah, dan lepas tu partner untuk subjek Introduction to Engineering. So masa tu saya kembali untuk aktif dalam CPBL, tapi dalam CPBL tu pun adalah elemen active learning dan juga cooperative learning. Okey, jadi dalam tu macam-macam benda yang kita buat, dan untuk active learning. Jadi saya nak tekankanlah kebiasaannya apa yang kita buat adalah kita akan gunakan book and approach. Saya mungkin tak pasti sama ada semua faham tentang terminologi book and approach ni, tapi sebenarnya book and approach ni telah diperkenalkan oleh Profesor Smith tahun 2000, di mana kita buat satu introduction dulu dalam kelas. So dalam kelas tu kita buat advanced organizing ataupun AO. So dalam kelas tu kita biasanya saya akan ambil 5 minit. Ini untuk untuk semua kelas. Saya tak buat untuk ITE je, tapi saya buat untuk semua kelas saya. So termasuk kelas ITE ke, kelas master, kelas final year dan sebagainya, semua memang macam tu. Saya akan buat AO dulu 5 minit. So dalam advanced organizing ni kita akan buat satu macam sama ada kita recall balik benda yang kita belajar sebelum ni, ataupun kita akan buat what I'm going to do today, what we are going to learn today is something like this. So diorang dah dapat ada mindset dah pre-frame apa benda diorang akan belajar. Okay, kadang-kadang kita lecturer kita masuk kelas kita terus duduk terus cakap apa, tapi dalam kelas ni saya biasanya saya akan bagi tahu what we are going to do today is this ni macam tu. Okay. Lepas tu kita akan saya akan biasanya mungkin ada 10 ke 12 minit mungkin lecture one way lah. Tapi lepas tu kita tak nak lah macam terus buat macam tu, takut nanti diorang macam boring apa. So kita kena dapatkan feedback daripada diorang. Kita stop kejap. So dalam 3, 4 minit, 5 minit, kadang-kadang 6 minit kita buat sedikit aktiviti. So mungkin kita boleh tanya diorang something, dan normally macam tu lah kita akan tanya dia. Okay, tanya student. Okay, so what do you think? Okay, sila fikir dulu sendiri. Please think by yourself first. Take 30 second or 1 minute to think, to figure out, to do whatever. So diorang fikir. Lepas tu diorang akan dah lepas 30 atau minit, 30 saat ataupun 1 minit, kita biarkan diorang, kita cakap kat diorang, okay, now please ada gangguan kat laptop. Okay, now please discuss with your friends, okay, your partner, so who's next to you. So nanti diorang akan discuss. So kat situ berlaku aktif. Okay, mereka akan discuss dengan lebih aktif dengan kawan masing-masing untuk membandingkan jawapan ataupun discussion lah. Then lepas tu dah ambil 1 minit untuk discuss dengan kawan sebelah, kita panggil diorang untuk now everybody want to give suggestion. Kita bagi the whole class pula bagi tahu. Jadi siapa yang nak wakilkan tu, siapa nak bagi tahu, dia nak share idea ke, share jawapan dan sebagainya lah. So bila kita dapat feedback itu, kalau tak okey kita boleh betulkan. Kalau kurang perfect, kita boleh minta siapa-siapa yang lain boleh betulkan ataupun try improvise apa-apa jawapan yang ada. So macam itulah kita buat. Dan lepas tu kita boleh sambung balik dengan mungkin another 15 minutes, 12 minutes punya lecture dan sebagainya. Dan lepas tu kita datangkan balik aktiviti.
So macam-macam aktiviti lah kita boleh buat. Okay. So kalau nak tahu detail pasal aktiviti, actually ada 20 aktiviti banyaklah yang telah tertera dalam buku Active Learning yang telah dijalankan oleh CEE. So ini khusus lah, saya bukan nak promote lah, tapi betul lah ni, maksudnya kalau you all belum lagi pernah pergi ke kursus tu, memang kena pergilah supaya boleh lebih structured. Tapi saya nak tekankan kat sini bahawa kita semua, para pensyarah ni, kita sebenarnya memang ada banyak yang buat active learning dalam kelas sebenarnya. Cuma mungkin kita tak sedar. Kita banyak buat tapi kita tak sedar, dan elok kalau kita belajar a proper way, we learn formally, supaya kita boleh structurekan kita punya kelas tu lebih proper in terms of implementing the active learning. So bila ada implementation of active learning tu, dia lebih kemas lah. Okay, sorry, saya sambung balik ke tadi yang book and approach. So bila kita dah repeatedly buat lecture 15 minit, 12 minit, lepas tu ada activity sikit, jadi student pun tak boring, tak resah apa semua tu kan. Lepas tu kita buat lagi activity, lepas tu lecture. Last kali kita buat, okay, 5 minit, 10 minit sebelum kelas habis, kita buat apa yang dipanggil summary. Kita nak conclude semua. So kita boleh, sama ada kita sendiri sebagai teacher ataupun lecturer bagi summary tu, ataupun kita boleh panggil ataupun siapa-siapalah student untuk, okay, can you give what have you learned today? What's the conclusion of today's lesson dan sebagainya. So benda-benda macam tu kita macam buat student supaya participate lah dalam kelas. Kita perlu ingat dulu-dulu, saya masih ingat lah macam waktu saya sebagai student undergrad dulu lah. Memang kalau kita belajar apa-apa, macam kadang-kadang kita tak faham pun, kita tak ingat, kita jadi lecturer tu duk ajar apa semua tu kan. Tapi kita tak, macam kadang-kadang faham, tak faham. Sebab kita tak betul-betul aktif dalam pembelajaran tu. Kita jadi passive learner. Okay. Jadi apa yang perlu kita buat, bila saya dah semakin berusia ni, semakin ni kan. Jadi kita dah jadi lecturer ni, jadi kita mula belajar benda tu, kita belajar sendiri. Dan bila kita belajar sendiri, kita rasa, oh macam ni rupanya. Kita mula faham, oh kenapalah dulu aku tak faham macam ni. Sebab apa tahu? Sebab kita belajar benda tu bukan for the sake, bukan macam ni kita tengok benda tu, lecturer ajar, yang sebelum ni lecturer ajar, tapi kita just macam terima je, tapi kita faham tak faham tu lain cerita. Tapi yang sekarang ni kita kena belajar untuk mengajar. So student ni kita pun boleh terapkan macam tu. Jadi bila kita buat think, pair, share, contohnya lah aktiviti tu, dia mula-mula dia belajar sendiri. Lepas tu bila dia nak explain kat kawan dia yang kat sebelah tu, dia akan secara langsung macam belajar untuk explain, dan bila dia explain, dia akan lebih faham benda tu. Jadi kalau kita buat macam tu, dia lebih okey lah. Tuan moderator, dah lama sangat ke ataupun nak boleh tambah lagi ni? Boleh tambah lagi. Boleh. Okey. So saya jadi itu ada beberapa poin. Jadi saya juga nak okey, saya tambah poin lagi kan. Jadi ada lagi jadi nak kata pengalaman untuk subjek-subjek lain lah. Jadi ada juga mengajar benda ni, implement active learning ni untuk subjek master, dan juga untuk training industri yang saya buat lah. Contohnya macam saya buat training dekat IOI, dekat Pasir Gudang, dan juga AVIAP Sabun dekat Tanjung Alfat. Kita tak train para engineers. Jadi kita pakai juga active learning ni. So kalau kita macam buat style macam kita dekat mengajar kat lecture macam tu, macam mana kita nak ajar engineers? Engineers, manager apa semua tu, takkanlah kita nak macam kita ingat kita bagus, kita macam tu. Jadi kita kena macam cakap-cakap sikit, lepas tu kita minta feedback, buat activity, grab some information from them, feedback from them, barulah kita rasa macam okay kan. Bukan kita macam okay, tapi maksudnya kita make them participate. We leash the dragon inside them. Mungkin diorang nak cakap, diorang nak cerita something, tapi kalau kita yang syawak cakap je kan, macam tak best lah. Jadi maksudnya kita biar diorang sendiri aktif, dan diorang akan menceritakan macam-macam benda lah. Banyak lagi nak cakap ni.